Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Type dalam video yang seterusnya, video yang ke-25 kalau tak salah saya. Okey, hari ni saya nak buat gulai lemak pucuk paku bersama udang. Okey, firstly kita perlu kisar bahan kisar kita, iaitu sedikit kunyit hidup ya. Sedikit kunyit, ni banyak ni. Saya akan buang sikit. Lepas tu 4 ke 5 biji bawang merah. Okey. Lepas tu 5 tangkai cili padi. Yang ni terpulang, kalau nak pedas sila lebihkan, kalau tak nak pedas sila kurangkan. Okey. Selepas tu kita guna santan cair kita untuk kita mengisar, untuk kita blend bahan kisar kita. Kita tidak perlu guna air yang lain supaya kuah kita tidak terlalu cair. Baiklah, setelah kita kisar bahan kisar kita, kita boleh tumis dulu sebelum kita tak hancur. Sebelum kita masukkan santan. Okey, selepas kisar kita perlu tumiskan bahan kisar kita terlebih dahulu sebelum kita masukkan santan. Sementara tu kita bilas-bilaslah sedikit di blend kita dengan air ni ataupun dengan santan cair ni supaya tak nak membazir. Oh ya Allah, kita kacau-kacaukan sedikit bahan kisar kita. Kita nak bahan-bahan seperti bawang dan sebagainya tu masak sikit. Tak perlu terlalu kering pun, cuma kita perlu panaskan sedikit sebelum kita masukkan santan. Okey, setelah bahan kisar kita mula mendidih, kita masukkan lebih kurang 10 ekor udang untuk lauk lah. Yang ni sebenarnya terpulang, nak masukkan ke tidak tak apa, boleh je. Kalau tak nak masukkan, kalau nak masukkan boleh masukkan. Cuma kalau tak nak masukkan udang, kita perlu letak kita perlu kisar bersama ikan bilis sebanyak segenggam untuk rasa manis kepada kuah kita. Okey, kita kacau-kacaukan sedikit bagi udang kita meresap bahan kisar kita. Selepas tu kita boleh masukkan santan pekat terlebih dahulu. Dan kita masukkan santan cair kita. Kuah saya ni agak banyak, sebabnya saya plan untuk guna kat bahan-bahan lain. Kita kacau bagi rata santan kita. Satu perkara yang perlu diingat dan perlu diambil perhatian, kalau kita memasak yang menggunakan santan, kita perlu sentiasa kacau ataupun kita perlu kacau dengan kerap supaya santan kita tidak berketul. Apabila santan kita berketul, maka tak cantiklah kuah kita. Yang itu memang satu kewajipan lah apabila kita menggunakan santan. Okay? Dan juga kita tak nak bagi ia mudah pecah minyak. Kita tunggu kuah mendidih terlebih dahulu, baru kita boleh masukkan pucuk paku kita. Kerana kita tak nak pucuk paku kita terlalu lembik apabila kita masukkan awal sangat. Gulai lemak pucuk paku kita tidak perlu masukkan asam keping ya. Jangan mengada nak masukkan asam. Okey, apabila kuah kita mula mendidih,
ataupun kata gelegak, kita kecekkan api sikit, kita tak siwi dia jeluak, kita tak siwi dia lipah. Kita kacau dulu sebentar biar gelegak lama sikit, barulah kita masukkan pucuk paku kita. Okey, setelah kuah kita mendidih ataupun menggelegak, kita boleh masukkan pucuk paku kita ya. Bismillah. Kita kacaukan sekejap, barulah kita boleh masukkan garam. Kemudian kita boleh masukkan garam. Okey, kita boleh masukkan garam untuk perasa kita. Kepada yang suka MSG tu bolehlah letak. Cuma saya nak nasihatkan kurang-kurangkanlah guna MSG ataupun berhentilah guna MSG. Lebih-lebih lagi kepada anda yang ada anak kecil. Okey, setelah beberapa minit, kita taklah beberapa minit, selepas 2-3 minit kita masukkan pucuk paku kita bolehlah padamkan api. Kemudian kita angkat. Tak boleh terlalu lama, nanti pucuk paku kita layu dan tak sedap. Okey, masak lemak pucuk paku saya is done. Kepada sesiapa yang nak mencuba, boleh cuba sekejap je nak memasak dia, kerana ia terlalu simple, mudah dan cepat. Yang pentingnya sedap. Okey, kepada anda yang rasa tak tahu mana pucuk paku nak cari, bolehlah pergi ke pasar ke ataupun yang seakatan, belilah pucuk paku dan cubalah buat gulai lemak pucuk paku. Tak perlu masukkan udang pun tak apa. Udang tu optional je. Dan pucuk paku ni sedap rasanya kerana ia ada rasa manis yang semula jadi daripada pucuk paku tersebut. Okey, video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Assalamualaikum.